Kalau aku kaya. Kalau aku kaya, kalau aku kaya, aku nak gaya hidup aku berubah. Alangkah indah kalau dah tak susah. Jadi pemilik bukan sewa. Tak risau batal masuk dalam bank, semua melopong dalam akaun ada banyak kosong 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 kosong. dan kalau aku mampu, Jangan pening kepala, aku betulkan semua lubang atas jalan puaskan raya. hati aku. Kamu tak perlu risau, aku beli semua pokok jadi bumi kekal. Kalau aku kaya, hari-hari hari raya, bil-bil jiran keluarga, aku belanja selama. Kalau aku kaya, aku beli segalanya, bungkuskan semua, hadiahkan pada mama. Kalau aku kaya, Kalau aku kaya, kalau aku kaya, kalau aku kaya, kalau aku kaya. Aha, aku gajikan driver, nama dia Schumacher, dia panggil aku Sir, aku panggil dia De. Tolong hantar mak aku pergi pasar, belikan nasi lemak, bos engkau dah lapar. Aku belikan king cake, kain lebih, pesan dia tolong tutup aurat, terima kasih. Beats by Dre, next beat by Ye, tiap show pakai jeans, man aku je biar aku belanja. Subsidi guna korang kena kerja manis, tanggung rawatan semua pening apa. Semua benda aku yang sponsor, kalau korang takut rasa kita naik helikopter. Jangan pening kepala, aku betulkan semua lubang atas jalan raya. Korang tak perlu risau, aku beli semua pokok jadi bumi kekal. aku kaya, hari-hari hari raya, bil-bil jiran keluarga, aku belanja selamba. Kalau aku kaya, aku beli segalanya, bungkuskan semua, hadiahkan pada mama. Aku beli serba satu, Aku beli dua, elah aku angkat lima, aku borong semua, bagi tahu jiran lama. semua mereka kami tajam. Dan kalau anak-anaknya gelicah, Kita bagi dia siswa. aku kaya, bila aku kaya, bila aku kaya, bila aku kaya, bila aku kaya, hari-hari hari raya, bil-bil jiran keluarga, aku belanja selama. Bila aku kaya, aku beli segalanya, bungkuskan semua, hadiahkan pada mama. Bila aku kaya, Kita bukan pergi kedai kereta, beli kereta. bila aku kaya, Kita pergi kedai kereta, beli kedai kereta. bila aku kaya, 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 hai bila lah nak kaya. aku mampu puaskan hati aku. Kalau aku kaya. Bro, sekeliling you jatuh. Tu, jatuh. Kalau aku kaya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Aku
khabar pada hari Sabtu petang berbahagia ini? Moga-moga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Apapun pada petang yang berbahagia ini, santai saja, sembang saja akan bersama anda. Yang mana di kala PKP ni ramai orang tengah pening kepala. Duit tak cukup, mengeluh sana sini. Lepas tu ada pula yang dia punya perniagaan terpaksa tutup dan sebagainya, mengalami masalah keuangan. So apa kata waktu senja petang ini, dalam beberapa minit ni, kita nak pergi kepada perbahasan tuan duit tuan. Siapa yang kita akan bersama sebentar lagi? Kita akan bersama Tuan Syukri kita. Dia adalah pakar dalam bidang pengurusan keuangan dan kekeluargaan di bawah Terapis Muslim Malaysia. So, apa kata kita persilakan beliau. Okey. Mungkin beliau boleh buka kamera beliau. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Okay, Assalamualaikum Cik Kim. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Syukri kita? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat walafiat daripada kita siaran daripada besut ya? Besut ya? Besut Terengganu. Baik. Alhamdulillah. Semua sihat walafiat. So sebelum kita pergi lebih lanjut, Tuan Syukri kita berkaitan dengan sembang saja kita berkaitan tuan duit tuan ni. Okey, apa kata kita sharekan satu video, kemungkinan lepas daripada video ini kita boleh berbual, bicara santai pada petang ini berdasarkan video yang kita paparkan ni, insya-Allah. Baik. Kita akan paparkan. Okey. Teman-teman yang mata Allah sekalian yang watching ini boleh tengok sekali, okey. Baik. Sekarang duduk pelan-pelan. Duduk. Sekarang duduk dulu. Okey, hati-hati. Sekejap, jangan buka mata lagi. And now. Abang buat semua ni? Ya. Happy anniversary sayang. Ingatkan abang dah lupa dah anniversary kita. Saya tak sangka abang buat semua ni. Bunga ni untuk saya ke? Terima kasih abang. Bacalah kad tu. Sayang abang juga. Thank you. Oh, kejap. Ada lagi. Tu. Kotak tu kena buka. Mana abang dapat duit buat semua ni? Saya tanya abang, mana abang dapat duit nak buat semua ni, beli barang ni? Jom kita makan dulu. Saya dah pernah cakap dengan abang kan, kita bukannya mampu. Tengah-tengah PKP macam ni banyak nak pakai duit. Abang dapat mana duit semua ni? Abang pinjam diorang lagi ke? Saya tanya abang sekali lagi bang. Mana abang dapat duit semua ni? Abang pinjam diorang lagi ke? Kenapa abang tak jawab saya? Jawablah. Siapa yang telefon tu? Kenapa abang tak jawab? Abang cakap bang. Abang pinjam dengan Along kan? Ya,
Saya pinjam Along lagi. Tapi tak salah kan? Along berlesen. Kalau salah takkan dia boleh ada lesen. Kau tak payah risaulah. Saya pandai pinjam. Saya tahulah nak bayar macam mana. Ini bukan soal boleh bayar atau tidak, Abang. Tapi duit tu sendiri boleh membunuh kita. Abang tahu kan? Duit Along tu hasil dari riba. Abang dah gila ke apa? Zila, janganlah pening kepala fikir soal masalah ni. Yang penting hari ni hari istimewa untuk kita. Kita celebrate anniversary. Soal hutang, soal Along kita fikir kemudian. Tahulah saya nak settlekan macam mana. Aku tak faham. Abang dah lupa. Hutang abang sebelum ni saya tolong bayarkan. Dah seminggu kau tak bayar-bayar. Kalau tak boleh bayar, jangan pinjam. Abang, Kau diam. kau lepaskan dia lah. Abang, abang. Guna betul. Baik, kita tengok di sini teman-teman yang minta Allah sekalian. Bila gagal merancang, anda merancang gagal. Ramai orang di kala pandemik ini gagal merancang, khususnya perancangan keuangannya. Sama ada dia menjadi tuan duit tuan, itu kita akan berbicara sebentar lagi. Baik, kepada Tuan Syukri kita, alhamdulillah bersama kita Dr. Ben. Ada Dr. Ben, sipu kita ni. Baik, dia berbicara. So, pertanyaan, berdasarkan pada apa yang kita lihat tadi kan, video tadi tu. Okey, mengapa di kala ini ada orang, di kala ini, di kala PKP ni, ada juga orang yang masih membuat pinjaman. Sana sini, khususnya pada Along. Pasal apa agak-agaknya dari sudut pandang pengurusan keuangan itu sendiri. Silakan Tuan Syukri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Ya, apabila kita bermulanya pandemik 2020 Mac, apabila kita bergerak, kita sebenarnya apabila kita melalui satu fasa pandemik, yang pertama lockdown, PKP pertama, kedua dan seterusnya, sebenarnya apa yang berlaku dalam cerita tadi itu, bila last kali ditunjuk, bila anda gagal merancang, anda gagal. Jadi di situ sebenarnya Cik Kim, kalau kita nak cerita sebenarnya dia sebelum tu lagi. Sebabnya bila sebut gagal merancang, kita akan ke belakang. Kita cerita ke belakang sedikit. Okey, Sebelum silakan. menghadap sesuatu, sebab kita tak tahu. Bila kita menghadap, kalau kita cerita sekarang ni pun kita tak tahu akan datang apa akan berlaku. Ya. Apakah pandemik itu akan segera turun sebagai hari ni? Kita tengok graf masih lagi tangga 5,000, 4,000, 5,000, naik balik 6,000, dia turun 5,000. Dia main tara tu. Dan kemungkinan naik akan ada. Jadi bila kita masa depan, kita tengok kita hari ni. Okey, pada kalau kita hari ni, bila kita lihat keadaan kita pada hari ni, adakah kita keadaan selesa? Dan kalau kita sedang menghadapi kesukaran, dari setiap kesukaran tu dia akan berakhir insya-Allah dengan kemudahan. Kalau kita berpegang teguh dengan ayat Quran, setiap yang susah akan ada kesenangan. Setiap yang susah ada kesenangan. Jadi macam kita pantau orang lama-lama, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi maknanya panduan orang tua tu betul. Malah dalam Al-Quran pun bagi tahu kita
tentang kisah Nabi Yusuf. Ya, Di kisah mana Nabi Yusuf. cerita Nabi Yusuf tu berkenaan dengan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk, dimakannya 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Jadi maknanya sebelum perkara tu, sebab apa yang datang mimpi kepada Nabi Yusuf tu untuk melihat apa yang akan berlaku. Ya, betul. Jadi kalau kita melihat kita sekarang ni, kalau dah berlaku, satu, sekarang kita melihat ke hadapan. Ya. Jadi kalau kita melihat ke hadapan, kita kekuatan kita hari ni. Contoh Encik Kim, kalau kita ada keperluan kita contoh 3,000 sebulan, bermakna kita kena simpan 12 bulan 36,000. Kenapa 12 bulan? Memang itu yang disuruh dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 240. Kat situ ada ditulis 12 bulan. Supaya kita tidak diusir keluar daripada rumah kita. Itu mafhum ayat tu lah. Jadi maknanya kan, kita tengok kalau keperluan kita 3,000 tadi, kita kena ada simpanan tu 3,000. Kalau kita cerita konvensional biasa, dia 6 bulan saja, tapi dalam Islam dia nak 12 bulan. Jadi kita kena rancang, kita kena ada simpanan tu 12 bulan tu, dia bermakna 36,000. Jadi di situlah kalau kita melihat ke hadapan, jadi kita kena kita memang kita perlu melihat ke hadapan, tapi bila orang tanya keadaan sekarang yang sedang menghadapi dilema pandemik dan tak ada duit, bahasa meminjam. Saya di sini Cik Kim, saya menasihatilah. Saya sebenarnya mencuba ke atas diri saya sendiri. Ya. Contoh Cik Kim, bila pandemik ni kan tak ada duit. Saya lihat macam mana saya nak hasilkan duit dengan cara yang kata orang betul-betul susah lah. Saya pernah Cik Kim, saya dah anak-anak ini kami cuba-cubalah buat, tapi memang bila nak merasai kesusahan tu Cik Kim, saya kutip botol plastik Cik Kim. Oh, okey. Saya dapat 5 kilo. Saya pergi jual 5 kilo Cik Kim. 3 tahu berapa dapat? Berapa? RM1.50. 5 kilo. 5 kilo botol plastik saya dapat RM1.50. Saya 5 dapat duit. Ya. Masya-Allah. 5 kilo RM1.50 ya dapat. RM1.50. Kilo 30 sen. Masya-Allah. Saya dapat duit RM1.50 tu, saya cakap ke anak saya. Tengok, kita cari sama-sama kutip botol tepi pantai, dekat Padang, 5 kilo. Bukan senang Cik Kim. Botol plastik ingat je. Ya. Kisah Nak kutip hasilkan 5 kilo botol. tu Cik Kim, berapa puluh botol, beratus ribu botol. Kisah kutip botol 5 kilo dibayar RM1.50 saja ya. RM1.50. Masya-Allah. Betul. Jadi saya melihat kalau gelandangan ataupun orang-orang yang jual barang-barang lusuh Cik Kim, saya pun sedar, saya pun insaf pada diri saya sendiri. Masya-Allah. Saya kata bukan senangnya nak cari duit. Jadi maknanya nilai duit itu adalah besar. Jadi apabila kita ada, kita tahu nilai duit tu, kita bersegeralah untuk berjimat cermat. Jangan kita ajar nak bersenang-senang, jangan kita ajar untuk belanja itu dan ini. Kita perlu kalau ketika sekarang ni orang tanya kan, kadang-kadang sahabat-sahabat saya tanya macam mana nak buat, perlu ikat perut, ya perlu sekarang ni. Sebab apa? Kita tak tahu pandemik berapa lama dia akan bergerak. Sebab saya tanya apabila dia orang dah gagal untuk merancang yang 12 bulan tu, saya cakap apa yang ada jangan dihabiskan. Perlu berjimat cermat. Perlu berjimat cermat kan. Perlu jimat cermat. Kata orang di sinilah kita bermakna kita menguasai duit dan kitalah tuan pada ketika ni. Dekat sini maknanya apa? Maknanya kitalah tuan. Kalau tuan kita berbelanja juga lagi Cik Kim, kita bukan Cik Kim. Kitalah tuan kepada duit kita kan? Ya. Kepada duit kita. Dan kita nak membeli Cik Kim ataupun berbelanja, kita mesti kata orang kalau keperluan dapur apa yang perlu. Keperluan yang betul-betul perlu sahaja yang boleh kita beli Cik Kim. Kalau kita tetap berbelanja seperti biasa, sukar kita. Apabila kita menghadapi sekarang, apabila ini kita dah insaf bahawa kita gagal yang pertama tadi tu, merancang tadi tu. Merancang yang 12 bulan tu. Kita nak menghadapi sekarang. Sebab apa Cik Kim?
Bila saya dapat duit RM1.50 tu, dia punya sentuhan tu terasa je, ya Allah, ya Tuhanku, terdetik kalau saya betul-betul di posisi itu, apa aku nak makan dengan 6 orang anak. Allah Akbar. Allah Kacau Akbar. je, Kim. Hmm. Dua kacau. Ya. Sebab sebab bila kita melihat orang susah, kadang-kadang dia senyum. Sebab dia dah lalui. Kalau kita yang tiba-tiba bertukar ke arah tu, jiwa kita tak bersedia, Cik Kim. Masya Allah. Itulah sebabnya adanya, apabila duit tak ada, orang sanggup bunuh diri hari ni, Cik Kim. Betul. Ya, betul. Sangat setuju. Kes baru ni kan, kes 2 hari lepas, diberhentikan kerja, duit tak ada, semua sanggup nak bunuh diri daripada tingkat 32. Bayangkan kondo. Ya. Allah. Ya. Dekat Harian Metro, Cik Kim. Ya, betul. Masya Allah. Sebab dia dah buntu. Buntu. Sebab bila saya pergi pada ground, pada yang asas tu, nak cari duit macam mana. Dia ajak anak saya cari botol tu je. Saya kata, ya Allah, tengok tolonglah jaga duit. Jangan belanja sesuka hati. Jadi kita kena, apabila keadaan kita sekarang, jika posisi kita sederhana, kita perlu berhemah di sini, Cik Kim. Berhemah posisi sebenarnya. Sebab duit ni dia berkait langsung, Cik Kim. Sekarang ni dia memang bersentuhan dengan kejiwaan kita, Cik Kim. Okey, duit saya terkesima bila Tuan Syukri sebut duit itu bersentuhan dengan jiwa. Cuba cerita sikit. Macam mana duit bersentuhan dengan jiwa seseorang? Silakan. Cik Kim, walaupun orang hari ni kata semuanya nak duit, tak semua bolehkan duit. Ya. Tapi Cik Kim, sebab apa bersentuhan dengan jiwa? Saya melihat apabila saya sendiri, Cik Kim, kita pernah melalui fasa-fasa yang kita kurang duit. Bukan tak ada duit, kurang duit. Kurang dia, bukan tak ada duit, kurang je, Cik Kim. Masa dulu nak beli pampers, nak beli susu anak. Ketika tu, Cik Kim, dah anak ramai, Cik Kim. Kita tengok anak, Masya Allah. Saya pernah, Cik Kim, pengalaman hidup, Cik Kim. Masa tu anak dah seorang, baru dapat seorang, Cik Kim. Duduk dekat Rawang. Kebetulan tak ada duit, cuti yang panjang. Duit ada, kebetulan duduk kat bank yang tak boleh pakai kadnya. Saya dah kebetulan barang dapur habis. Kata manalah aku nak gagal duit ketika ni. Dalam pukul 11, Cik Kim, saya dah buntu sangat. Orang rumah saya ajak saya pergi jumpa kakak. Saya kata dekat Shah Alam. Saya kata tunggu dulu. Saya pun naik motor, Cik Kim, saya round. Saya duduk apartmen. Saya round kat motor tu sampai saya round, Cik Kim, tanpa hala tuju tau. Blank. Saya pusing je taman. Pusing masuk celah tu, jalan lorong tu, masuk lorong tu, Cik Kim. Dengar waktu azan, saya pergi solat. Lepas tu saya pun balik. Ingat dalam hati nak makan. Tak teringat. Duit tak ada. Tak beli beras, tak beli apa pun. Kat rumah tu tadi masa turun pun nak RM2 nak susu pun habis. Saya kata, ya Allah. Tapi Cik Kim, ni pengalaman. Bila saya balik, bila saya cakap dengan rumah pun balik, tak apalah. Saya macam dah agree lah dengan dia. Kita pergi rumah kakak. Mungkin kakak dapat tolong lah. Apabila keadaan tu, lepas tu orang masih kata, bang, tadi ada orang ketuk pintu, dia tak buka, dia kata. Saya pun kata, ada ketuk pintu, buka. Lepas tu dia kata dia bagi sampul surat. Ada dekat bawah. Dia kata kat bawah, dekat bawah, daripada bawah pintu. Lepas tu dia dah ambil kat atas televisyen, atas TV. Saya pun ambil. Cik Kim, saya buka sampul surat warna putih tu ada RM40. Allahu Akbar. Saya pun kata, duit daripada mana ni? Siapa bagi ni? Saya tak fikir panjang, Cik Kim. Saya turun pergi kedai dulu. Beli keperluan dulu. Pagi lepas beli keperluan, makan dulu, apa semua, bagi anak semua, isteri makan semua. Saya pun fikir sambil sembang rumah. Duit mana lah? Sudah lah tu. Tak apa, nanti kita ganti RM40 je. Saya kata macam tu. 2 hari kemudian tak kerja lagi. Kebetulan saya turun bawah. Ada seorang hamba Allah lalu, dia pun sound saya, bang, semalam saya datang rumah abang. Saya tengok siapa, tak kenal, tak kenal. Masa duduk kawasan baru, Cik Kim. Dia kata, ini komisen abang. Dia kata, saya, ini komisen. Dia kata, komisen? Ingat tak 2 tahun dulu, abang pernah tolong sekian-sekian orang, dah dibayar, dia kata. Saya, bulu dada, Cik Kim. Allah. Allah Akbar. Cuma ni, Cik Kim,
Saya nak bagi tahunya Cik Kim, saya nampak terkesan satu benda Cik Kim. Walaupun kita di mana-mana, bila masa sahaja, jangan kita lupa satu benda. Ini pengalaman yang menyebabkan saya tersentuhnya hati saya dan relate daripada amalan saya Cik Kim. Allahu Akbar. Relate-nya amalan tu, saya beramal dengan ayat 1000 dinar Cik Kim. Saya tak putus yang tu. Daripada situ, saya nampak bila tu saya kata, bila duit ni dengan kejiwa kita Cik Kim, memang sampai anak nak makan, jangan Cik Kim. Bila Allah Ta'ala berikan bantuan, ya Allah. Di situ Cik Kim. Yang penting kita kena jadi tuan kepada duit kita lah, ya. Ya. Kita kena Tuan jadi berduit. kita Dan satu lagi Cik Kim, bila kita kena daripada awal, ini tak kira kalau perlu bermula daripada sekarang lah, kalau tak pernah buatlah sekarang, iaitu saya lakukan amalan kecil, iaitu dengan membaca ayat 1000 dinar setiap hari. Cik Kim. Ayat 1000 dinar tu jangan lepas. Sebab di situ dalam ayat 1000 dinar tu dia melepaskan kita sebenarnya. Tapi di situ, di sebalik itu dia melegakan kita dari segi dah anak saya boleh makan, isteri saya boleh makan. Leganya alhamdulillah. Cuma bila pada 2 hari tu saya tak tahu, hari yang ketiga tu dapat tahu, dia punya lega tu lagi tenang. Ya Allah. Lagi tenang Cik Kim. Terapi Alhamdulillah. kelegaan namanya ni. Ya Allah ya Tuhanku, Allah beri tenang. Masa tu walaupun saya belum belajar lagi kata orang emosi mental ni, saya belum lagi ke situ. Tapi bila saya merenung kembali, bila ketenangan tu datang dengan soal duit, jangan. Hebat. Dia memang menyentuh sangat. Apabila tu sama sekali orang yang ada anak. Satu, apabila ahli keluarga yang sakit Cik Kim. Hebat. Saya pernah Cik Kim kerja hospital Cik Kim, hospital swasta. Saya tak nak sebut lah kan, itu bahaya. Jadi apa yang penting pengalaman saya kat situ, apabila ahli keluarga meninggal, dia nak menguruskan jenazah Cik Kim. Apabila nak kena bayar dulu bil. Bil tak bayar, hospital tak nak release jenazah. Masya-Allah. Jadi di situ Cik Kim, banyak. Itu kita tengok yang besar. Kalau kita rendahkan lagi, saya pernah Cik Kim. Saya ni semua kerja saya cuba buat Cik Kim. Nak belajar, nak mengasai rasa duit tu. Nak belajar sungguh-sungguh. Nak faham ertinya tuan duit tuan. Fahami jadi tuan, saya pernah juga lagi duit tuan. Duit tuan. Jadi saya pernah pergi ke pasar malam Cik Kim, duduk pasar malam. Saya berniaga Cik Kim. Macam mana saya tengok orang kiri kanan tak laku je barang aku jual. Saya tu sebab bila cerita pasal malam saya boleh itu sebab saya kalau orang hadapi keadaan sekarang, kadang-kadang kawan-kawan tanya macam mana aku nak buat tambah pendapatan. Yalah, sekarang ni nasihat saya pergi pada online. Tak ada COD online. Ada kawan saya ditanya baru ni ditanya saya, sekarang dia buat COD online. Alhamdulillah. Dapat bernafas balik. Saya kata dia nak meminjam. Saya kata tak ada. Sebab nak bagi pinjam ni memang saya susah sikit. Jangan pinjam duit. Saya kata kau ada skill. Latih skill kau tu, saya cakap. Perbaiki skill. Saya motivatekan dia. Boleh buat. Dia duduk rusing. Saya kata relax. Kata. Jangan rusing. Semua orang tengah rusing. Kalau rusing, kalau kita buntu, kita tak boleh dapat jalan untuk selesai. Jadi kita kena, bila kita yang pegang keputusan, kita yang jadi tuan yang pada duit tu, kita tak rusing. Betul, saya sangat setuju. Sangat setuju. Sebabnya apa? Dia Cik Kim. Silakan. Sebabnya bila kita berada di tahap tuan duit dan kita tak rusing, because of what? Kita tak rusing bila kita tak tuan duit ni sebab kita kawal dia. Kita bukan jadi hamba dia nak membeli apa saja. Di sana menyebabkan hati kita menjadi tenang, fikiran kita akan jadi waras. Sebab apabila hati tenang, fikiran waras, kita boleh berfikir dengan baik dan kita boleh buat keputusan dengan baik. Dan kita akan bertindak dengan cara betul. Jika hak ni dua Cik Kim tidak center, pengalaman saya lah Cik Kim, saya melihat ramai dah. Macam Cik Kim katalah tadi, sampai satu tahap memang bunuh diri tu paling besar lah. Yang pecah keluarga je saya dah tengok. Yang berantakan yang huru-hara tu banyak lah Cik Kim. Yang sampai ke macam tadi dia pergi Along. Janganlah pergi Along.
susah tara mana pun jangan pinjam dengan Along. Cari alternatif, cara lain. Sebaik-baiknya Along ni tolak tepi jauh-jauh. Memanglah kata setengah-setengah orang, saya pernah orang meniaga, kawan-kawan pun kata mana lagi aku nak cari duit, dia kata. Kadang-kadang saya flashback sikit apa yang dia pandai. Gunakan skill yang dia pandai. Macam yang terdekat baru ni pun kawan saya, dia meniaga sebenarnya dia meniaga donat je, Kim. Lepas tu donat dia dah PKP, nak jual macam mana? Lepas tu dia tanya saya nak buat ni, dia macam mengeluh sikit. Saya kata tak apa. Dia kata bro, saya kata apa lagi kau skill kau pandai? Kau pelbagaikan daripada donat je. Orang dah bosan lah makan donat kau ni, saya cakap. Apa lagi? Rupanya dia pandai, dia kata aku pandai buat pizza. Okay fine, buat pizza. Dan hari ni Cik Kim baru sampai, saya order pizza dengan dia tadi. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah. Saya selalu jadi pelanggan dia. Bila saya cakap dah, kalau kau ada benda baru kau buat, kau bagi. Dia kebetulan dia buat menu pizza, menu baru, ayam, dia kata ayam barbecue. Yalah. Jadi saya order dengan dia. Jadi saya pergi support. Walaupun sebiji saya order, tapi saya support. Jadi kreatif lah waktu ni. Jadi masa keadaan sekarang ni, bila saya kata, bila saya tenangkan dia, bila saya tanya dia pun dia keluarkan sendiri. Aku tahu buat ni. Saya kata, buat. Kau tahu buat pizza? Okay, buat. Saya tak tahu skill dia sendiri boleh jawab. Bila saya tanya, kau tanya je, saya jumpa dia, tanya sikit. Terus dia sendiri yang selesaikan masalah dia. Okay, dia pun nampak senyum, dia dapat happy, dia terus buat. Dia pun tembak dalam grup WhatsApp, dia kata, ini dia nak order untuk pizza. Zoom, dia bagi Cik Kim. Alhamdulillah. Saya dapat banyak orang order, saya tengok. Alhamdulillah. Keping pizza dia tu. Jadi maknanya Cik Kim, kita bila kita sedang menghadapi sesuatu kesukaran, kita perlu bertenang, Cik Kim. Jangan kita kita kena bila kita bertenang, bermakna kita lah menguasai. Kalau kita kacau, memang jiwa kita kacau, kita tidak boleh menguasai, kita dikuasai. Bila kita dikuasai oleh duit tersebut. Sebab kita seolah-olah duit itu segala-galanya. Tak. Duit bukan segala-galanya. Bila Tuan Syukri sebut tu duit segala-galanya, ada orang sebut macam tu lah, dia kata duit adalah segala-galanya. Tak ada duit tak boleh hidup. Macam mana tu Tuan Syukri? Untuk pengetahuan teman-teman yang mati Allah sekalian, Tuan Syukri ni nampak relax-relax je, santai-santai. Tapi kalau untuk pengetahuan tuan-tuan, beliau adalah seorang pakar keuangan yang memang tidak ada nama di dendang. Namun, beliau ni pernah bertugas dan bekerja dengan seorang ahli corporate terkenal negara. Dan yang menjaga bahagian akaun organisasi tersebut. That's why, nampak je relax teman-teman yang mati Allah sekalian. Kalau nak cerita kalau nak sembang bab berkaitan dengan keuangan dengan beliau, sangat banyak ilmunya. Khususnya bab-bab, nampak aja beliau ini relax je, tapi dari sudut di belakangnya senjatanya sangat banyak. So, bila disebut tadi duit tuan duit kan. Jadi di kala pandemik ini, kalau kita bijak menjadi orang yang tuan duit, maka kita akan bijak mengurus dan mengawalkannya. Tapi apabila ada orang pula dia ada duit depan mata, dia macam ni. Kadang-kadang ada orang cakap dengan saya, kita nak buat bisnes ni, kena buat, kalau nak grow lebih bagus, kena buat pinjaman. Apa pandangan Tuan Syukri selaku orang yang dalam bidang pengurusan keuangan? Silakan Tuan Syukri. Untuk bisnes nak buat pinjaman tu, dia melihat kepada apa bisnes yang kita nak buat, Cik Kim. Saya pernah buat penilaian untuk buat kertas kerja apa semua, dan kami pengalaman lepas tu mengajar saya lah, jika mana kadang-kadang ada orang dengan ILO je dapat duit. Betul? Macam kata orang, setengah-setengah orang itu orang yang kata orang seorang penceramah, dia jual ILO dia je. Popet sikit dapat duit. Tapi sekarang orang bisnes apa dia nak buat? Dia di situ terlalu detail, dia panggil rancangan perniagaan, Cik Kim, RP ataupun business plan. Apa nak buat sebenarnya? Itu detail, Cik Kim. Kalau kita nak bincang tu, dia akan masuk detail. Memanglah, kalau sedikala ini, kalau kita melihat kerajaan dia banyak beri suntikan ataupun beri dana-dana tertentu yang boleh kita grab, ambil. Memang ada.
baik daripada sekecil-kecilnya, sebab sekarang ni yang paling terkesan ialah saya melihat tu Cik Kim. Silakan. Small dan medium. Yang Mm-mm. small ni lah yang terkesan besar. Terutama SME sekali dah. terutama sekali orang-orang yang pinjam dengan tekun, dengan Ya. amanah. Ya. SME tu pun sama je Kim. Yang kecil-kecil tu memang sebab dia nak berniaga berdasarkan dia kalau ada setengah makcik goreng pisang, dah PKP siapa nak beli goreng pisang? Amanah nak ikhtiar nak kena bayar. Oh, itu pula dia kadang-kadang tu dia mingguan Cik Kim. Setengah-setengah tu. Ada 2 minggu sekali dia tengok cara pembayaran mingguan, 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Betul. Tengok bisnes. Tapi sekarang saya jumpa ada seorang makcik tu dia jual roti canai Cik Kim. Ya. Dia amanah ikhtiar. Sekarang ni dia itu hari masa sebelum lockdown Cik Kim, saya pergi makan kat dia tanya saya. Dia panggil saya cikgu. Cikgu, macam mana ni nak buat cikgu nanti lockdown macam mana? Saya kata Kak, okey Kak, sekarang ni akak sebelum betul-betul total lockdown akak tu tampal dekat akak punya dinding-dinding warung ni, kedai ni. Okey, bisnes roti canai, Cik Kim, bisnes roti canai dia harga 50 sen je untuk roti canai tanpa telur. Roti canai telur RM1. Tak ada jumpa lagi dah kat mana-mana. Masya-Allah. Murah je memang tak jumpa lah tu. Jawapannya. memang murah. Roti canai 50 sen mana nak jumpa Cik Kim. Tapi saya cakap kat dia, Kak, akak tampal order saja boleh. Sebab orang boleh cari makan tapi tak boleh makan kat situ. Lepas tu mesti semua penuh telefon. Dia nak main WhatsApp, nak main hak lain dia tak pandai, Facebook apa dia tak pandai. Dah makcik. Akak tulis nombor, orang order datang. Saya pun order dengan dia. Baru ni hari Sabtu, semalam lah, hari Jumaat. Okey, saya nak order roti canai telur berapa, roti canai kosong berapa. Saya tulis siap-siap kat dia. Pukul 8.30 saya pergi ambil. Saya keluar lagi ambil kat dia. Okey. Jadi dia pun masa jumpa dia, terima kasih cikgu. Tu dia kat saya. Kalau tak, dia tak tahu nak buat apa. Masa lockdown yang pertama tu, lockdown memang tutup terus dia. Tak berniaga. Masa jumpa balik, bila buka tu dia kata, cikgu, amanah ni kena bayar minggu sekali. Yelah, walaupun amanah dia tak minta. Dia faham dengan dia tentang dia memahami PKP ni sebenarnya orang amanah ikhtiar kan ni. Cumanya yelah dia rasa orang yang baik, peniaga yang bagus, yang menjaga keuangan dia akan bila tak bayar ke dia rasa rimas, dia rasa tak bersalah, dia rasa tu dia kata tak apa kan, macam mana kan, semua rasa harap-harap dia faham. Yelah dia kata pegawai tu faham. Cuma dia lah dia kata sebab tengok dia tak berniaga pun dia rasa tak keruan. Maksudnya dia rasa tak selesa, dia rasa ada benda. Itulah pasal duit Cik Kim. Dia rasa tidur tak senang. Itu memang bertepatan dengan hadis Nabi lah. Bila kita berhutang, orang berhutang ni tak tenang hidup dia. Betul. Itu sebab kita kena melepaskan diri daripada berhutang. Jadi dia pun cari, lepas ni Kak agak simpan sikit-sikit, saya kata kat dia. Lepas tu dah tutup buku ni, teruskan dengan apa yang ada dulu. Lepas tu kita kembang dengan apa yang ada. Sebab dia dah, sebab tarikan dia, harga dia tu. Roti canai 50 sen memang tak ada lah kat Memang besok tak ni. ada lah. KL jangan harap lah. Dan roti canai telur RM1. Memang tak ada saja. Mana nak dapat dah tu? Tak ada dah. Tak ada dapat dah tu. Tapi memang puas hati lah kata orang. Walaupun makan 2 keping RM1. 2 keping RM1 dah kenyang dah tu. Cik Kim, okey roti canai dia. Kalau Cik Kim turun sini saya boleh ajak lah. Boleh. Nanti kita turun dengan Dr. Pen dan pasukan kita, nanti kita turun di sana. InsyaAllah. Apabila tengok situ, walaupun dia tak membayar pun dia rasa gelisah. Sedangkan orang pegawai tu berkata tak apa, masa PKP ni kita tak datang kutip. Dah cakap macam tu pun, tapi oleh kerana dia yang sentiasa bayar dengan proud yang cantik tu, dia rasa gelisah. Betul. Itulah soal duit ni. Duit ni memang menyentuh kejiwaan kita Cik Kim. Hutang perniagaan ataupun hutang sekalipun membawa kepada kegelisahan. Jadi Cik Kim, kalau kita cerita yang kalau balik pada soalan tadi, kalau Cik Kim kata kalau orang nak bisnes, nak peminjam tu, kita kena perhalusi bisnes apa yang dia nak. Tapi ada kot orang tanya saya, dia kadang-kadang panggil cikgu, ada tak bisnes, nak buat bisnes tapi tak payah pakai duit? Saya balikkan balik, saya tanya dia dengan, akhirnya dia menjawab sendiri. Saya congkir dia punya skill.
Nah, dia Ah, kata betul. skill yang awak ada. Itulah nombor satunya. Skill tu. Bukan duitnya, skillnya yang pertama tu. Bukan tu. Skill tu. Kalau jika skill tu dan minat dia ke mana sebenarnya? Seiringan ataupun tak? Kalau skill dia ke lain, minat dia ke lain, dia sukar sikit Cik Kim. Tapi kalau skill dan minat, sebab saya ada pernah didatangi oleh pengusaha hardware Cik Kim, nak meminjam. Dia memang pernah, dia cerita dah pernah kerja hardware apa semua, dan rupanya dia dah buat uncit-uncit. Dia nak pinjam, dia kata dia nak besarkan. Okey, nak besarkan, saya tengok besar tu besar mana. Saya kata jangan terus besar, nanti awak tak sempat. Sebab kadang kalau orang kita ni kelabu asap sikit, sebab dah dia apa kata tadi, dia nampak duit dia dah jadi, dia jadi duit tuan. Dia jadi Jadi tuan. kelabu asap. Apa asalnya Kim? Jadi kelabu berasap-asap jawapannya. Kelabu Jadi itulah asap. saya nasihatkan dia, jangan banyak-banyak. Ambil sekadar. Supaya tadi dah. Supaya dia duit tu bukan tuan. Kalau duit tuan, habis. Itu kita nampak peniaga-peniaga kalau kita cerita zaman-zaman dulu ataupun zaman sekarang pun berlaku lagi. Bila peniaga-peniaga Melayu ni terutama sekali lah. Bila dapat duit ke, tukar kereta, rumah baru, peniaga tak jalan lagi. Betul, saya pernah jumpa. Allah, bila saya buat untuk usahawan, profiling usahawan, nak minta bantuan daripada agensi, daripada 30 orang, 5 orang je saya luluskan berdasarkan profiling tersebut. Sebab apa? Sebab dah ada jangkaan bahawa bila dia dapat duit daripada itu, apa dia buat tau? Pertama, dia akan beli mesin perniagaan, bagus. Tapi lepas sebulan, dia jual balik mesin tersebut. Pening. Sebab tu kadang-kadang saya punya prinsip yang seorang orang tua ni beritahu pada saya, Mustaqim, bila awak buat perniagaan, walaupun kecil perniagaan awak, ingat satu benda, jangan dimulakan dengan berhutang. Apabila awak memulakan pertama kali perniagaan awak dengan berhutang, maka selama-lamalah hutang akan mengikat awak. Dan Alhamdulillah Tuan Syukri, setakat ni kalau perkongsian saya as moderator petang ini, Alhamdulillah start daripada saya berniaga tahun 2003 sampai sekarang tidak pernah berhutang dengan orang. Malah kalau saya sengkit sekalipun, nak buat pinjaman dengan mak mertua, pak mertua saya pun, saya tak berani nak cakap. Dan saya percaya Allah bagi keluasan rezeki yang sangat-sangat luar biasa. Macam Tuan Syukri tadilah. So bila duit tuan, dia akan jadi kelabu asap. Bila kelabu asap, macam mana nak selesai? Sekarang kita pergi fasa yang terakhir, macam mana nak menterbalikkan diri supaya kita jadi tuan duit. Macam mana? Silakan. Kim, ini yang kita kena, bagusnya PKP berlaku kadang-kadang kita perlu muhasabah diri Cik Kim. Kita duduk rumah, kita fikir renung apa yang aku ada di rumah. Sebab nak jadi apa yang ada di rumah ini memakan masa yang lama dan banyak duit telah terlibat di situ. Jadi kita renungkanlah diri kita Cik Kim. Selepas kita renung tu, kita tengok apakah yang ada di rumah ni tak cukup lagi. Apa keperluan kita tak cukup lagi. Kadang-kadang kita beli tu 2-3 perkara benda yang sama. Fungsi satu benda kita beli tu walaupun benda nampak berbeza tapi sama. Jadi kita kena, bila kita melihat itu, contoh Cik Kim, yang saya sendiri pun bila tengok time PKP ni pun, saya dan anak-anak kita buat satu apa kata orang, aktiviti menyusun pakaian Cik Kim. Yang mana kita susun pakaian, kita sebelum ni kita tak sempat pun nak cari pakaian yang tak boleh pakai. Yang mana tak boleh pakai, kita put aside yang masih elok. Walaupun dia, anak tanya nak buat apa. Tak apa, susun je dulu. Kita boleh buat alternatif, banyak boleh. Kita boleh jual, saya kata. Kita boleh beli sedekah untuk dapatkan pahala, saya kata. Macam-macam. Sebab ramainya orang nak barang kita ni. Tapi yang penting saya kata, apabila kita dapat reducekan ruang, kita boleh masuk yang lain, saya kata, di masa depan. Tapi di situ kita melihat, waktu PKP, kita dapat muhasabah diri tentang, duit ni, keperluan ni aku dah ada. Aku tak perlu beli lagi lah. Kadang-kadang kita membeli dah benda tu, kita simpan tak tahu ke mana. Ya, Jadi
muhasabah diri ni bukan sekadar melihat apa, kita melihat keluarga kita melihat apa yang kita ada, kita sentuh-sentuh apa yang kita ada. Kadang kat dapur tu Cik Kim, pergilah buka kat dapur tu, kalau siapa-siapa tak pernah saya duduk dengan rumah, ini kita dah ada beli, kita dah banyak ni, tak payah beli lagi dah ada bekas macam ni cukup dah ni. Kita kadang-kadang kita terpengaruh dengan iklan-iklan yang ada menyebabkan kita terbeli di masa lepas. Jadi muhasabah diri sekarang ni, aku tak nak beli dah. Jadi kita tengok hadiah-hadiah tu aku tak nak dah. Kita boleh reserve sekejap game. Kita boleh, ini nak menguatkan balik kita tadi. Kita nak change. Bila kita dapat muhasabah diri, kita change. Aku sekarang ni tak nak beli dah benda-benda ni. Dah. Bila sebut macam tu cakap, insya-Allah sikit sebanyak dia dah mula nak turning back kepada tuan duit. Sebab kita dengan cara muhasabah dan kita, sebab kita muhasabah pun Cik Game, kita kena alignment betul dengan hati dan fikiran. Hati dan fikiran kita ni, kalau dua ni tak settle Cik Game, dia akan jadi lain. Sebab apa? Nafsu dia datang dekat hati kita ni, nak, dia ejah otak ni terus beli walaupun benda dah ada. Jadi waktu PKP ni kadang orang satu lagi Cik Game, waktu PKP saya pernah tengok masa mula-mula nak lockdown tadi, orang dia macam sentap pergi ke kedai membeli. Panic buying. Kata panic buying. Pening saya tengok. Itu. Saya tengok Cik, ramainya. Saya keluar, saya tengok, saya tak pergilah. Tapi saya tengok, ya Allah, penuh orang. Sampai beratur nak masuk pasar raya. Saya kata, ya Allah. Saya 3-4 hari lepas tu baru keluar beli. Kata tak ada apa pun, dia relax macam tu. Jadi bila kita kontrol, bila kita dah muhasabah, saya masa PKP start dah dengan keluarga. Okey, kita settle baju, lepas baju kita tengok barang-barang ada tak yang tak boleh pakai apa semua, kita boleh put aside. Jadi dalam rumah kita dah jadi makin bersih sebenarnya Cik Kim. Betul. Itu sebenarnya menjimatkan duit. Malah ada benda-benda yang kita boleh jual, saya jual Cik Kim. Jual second hand. Saya rupanya kita tak sedar, kita pernah pakai satu jenis kereta, satu tiga dulu. Contohlah saya dulu pakai kereta Mazda. Saya dah jual kereta Mazda saya tu. Rupanya spare part Mazda tu ada lagi kat lama-lama. Oh, masya-Allah. Jadi kebetulan saya masuk grup Facebook dekat Mazda, ada orang nak. Saya tolak je Cik Kim. Okeylah tu. Itulah maknanya kan, kita itu pun boleh buat duit balik. Jadi maknanya kan, kita kena tengok apa yang ada kat rumah yang kita tak pakai. Jika kita boleh rasa nak jual, kita jual je. Jadi di situ muhasabah ni kan dalam konteks yang menyeluruh, holistik je Kim. Dia bukan tengok narrow je, dia tengok muhasabah ni nak tengok duit je, tak. Bila kita tengok betul, dia boleh hasilkan duit. Betul. Bila kita jaga kat situ. Dalam masa sama tu saya kata tadi Cik Kim, ketenangan hati dan fikiran dia bila center dengan baik Cik Kim. Ini yang saya belajar daripada Cik Kim sendiri ni dan juga Dr. Ben. Bila benda tu saya tengok, insya-Allah bila ni center dengan baik, insya-Allah tindakan kita betul. Walaupun saya Cik Kim, walaupun saya sekarang ni apa kata orang, kita suasana kita ialah stabil lah kata orang, tapi saya tetap lagi kata orang buat apa yang saya cakap tu, saya buat kain baju, peralatan, mana apa semua saya kumpul setempat. Jika saya perlu tolak kepada dekat use dekat apa beri barang-barang lusuh, saya akan tolak kat situ. Jadi kami bincang, ni tak boleh, ni dah okey, ni tak boleh pakai dah, cukup. Jadi kita boleh push side. Tunggu PKP habis, kita pergi tolak je. Jadi rumah kita pun makin cantik. Keadaan rumah kita dah makin betul-betul apa yang ada dalam rumah tu yang pakai je. Yang tak pakai kita dah push side. Jadi kat situ kita, yang barang terpakai tu kita boleh sama ada boleh jual ataupun boleh sedekah. Itu pun lah. Maknanya benda yang sangat penting lah di kala PKP ni kan. Menjadikan kembali diri kita sebagai tuan kepada duit kita melalui mensenterkan kita punya emosi dan pemikiran. Centralize balik ke benda elemen ni, pemikiran, hati, emosi kena center. Baik. Okey. So kesimpulannya daripada tajuk kita, tuan duit, duit tuan, apa yang dapat disimpulkan daripada sembang-sembang saja kita ni? Silakan. Kesimpulannya. Saya simpulkan di sini dengan kata orang, kita belajar-belajarlah kawal nafsu dengan pemikiran yang betul supaya kita dapat sama ada untuk membeli atau untuk menyimpan
kita decide sama ada ini perlu dibeli atau duit ini perlu disimpan. Jadi apabila kita dapat kawan tu, insya-Allah kita boleh merancang 12 bulan yang kita nak buat tabungan tadi tu. Kita kena bergerak daripada sekarang, kita buat tabungan. Supaya di masa depan jika berlaku lagi atau pandemik ni drag lagi, insya-Allah kita ada simpanan kita orang untuk kita reserve untuk kita dan anak isteri kita makan tu ada, Cik Kim. Paling-paling tidak. Paling kata orang low lah. Orang zaman dulu, Cik Kim, bila zaman susah dulu, saya ingat saya zaman Jepun tak ada duit, dia orang tanam pokok ubi kayu. Ya, betul. Macam-macam ubi lah, Cik Kim. Tu sebab produk-produk ubi banyak. Ya. Tapi sekarang saya tadi tengah hari saya telefon makcik saya dekat Banting. Sekarang ubi pun susah dia kata nak buat. Susah. Nak buat kerepek kan? Kerepek. Susah sangat. Dan kerepek pun mahal sekarang. Kerepek pun mahal. Jangan buat main. Kerepek pun mahal. Tapi itulah nak beritahu bahawa apabila sebab macam tempoh hari kan ada saya cerita kan berkaitan dengan jadual kesusahan dan kesenangan diri kan. So di kala pandemik ini kalau kita jadi duit tuan memang akan susah lah. Tapi kalau kita menjadi tuan kepada duit kita, insya-Allah kita akan berada dalam keadaan kesenangan. Begitulah. Insya-Allah. Terima kasih atas perkongsian ilmu pada petang ini, Tuan Duit Tuan, nak memahaminya rakan-rakan yang berkata Allah sekalian, faham macam ni je, mudah aja. Bila kita dalam pandemik ini, kita ada duit, kita tuan kepada duit kita. Kita tuan kepada duit kita. Saya ulang balik. Kita adalah tuan kepada duit kita. Baik. Jangan jadikan diri kita sebelum pandemik ini seperti duit adalah tuan. Bila kita berada, duit adalah tuan kita, habis. Itu yang memang berantak ke rumah tangga dan sebagainya. Ada yang bunuh diri, ada yang nak terjun daripada tingkat 14, 16, daripada kondo dan sebagainya. InsyaAllah. Terima kasih kepada Tuan Syukri atas perkongsian maklumat pada petang ini, santai-santai sahaja. Yang paling menarik pada Tuan Syukri bila dia bercerita kat sini tadi ni, dia bercerita berkaitan dengan nak faham duit dia tu macam mana. Dekat sini tadi disebut kisah hidup beliau tu. Mencari botol 5 kilo hanya dapat RM1.50. Ya Allah. Inilah kisah hidup yang boleh kita paparkan. Moga-moga apa dapatan ilmu pada hari ini, pada petang yang berbagi ini, senja-senja ini, mudah-mudahan mendapat manfaat di dunia dan di akhirat. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Syukri kerana bersama, dan didatangkan daripada Besut. Dan terima kasih juga kepada Dr. Ben selaku mentor kita, dan terima kasih Dr. Ben dengan Nini selaku individu yang bersama kita pada petang yang berbagi ini. Apa-apa kira-kira mana anda ingin bertanya selebih lanjut kepada Tuan Syukri kita, anda boleh layari. Okey, tuan-tuan, saya dah pergi sekejap dekat sini. Anda boleh layari sebentar. Okey, supaya secara jelasnya anda boleh mencari beliau di mana. Okey. Anda boleh mencari beliau di Anda boleh mencari beliau di bahagian sini. Sebentar. Ini sebelum tu. Anda boleh pergi ke laman web Terapis Muslim Malaysia. Dan pergi kepada aktiviti pasca COVID. Aktiviti pasca COVID ni ada. Dan anda boleh pergi ke khidmat pasca COVID ni. Anda boleh pergi ke khidmat pasca COVID. Di sini anda boleh mencari siapa terapis anda. Anda boleh cari siapa terapis anda kat sini, buat pilihan. Dr. Ben ada, Thomas yang ada. Kalau nak mencari Tuan Syukri kita, muka handsome kat sini ya. Beliau mempunyai kepakaran dalam pengurusan keuangan diri dan keluarga, dan beliau ni daripada Terengganu. Anda boleh hubungi beliau. Insya-Allah. Dan sebelum kita mengakhirkan sembang senja kita, adalah dimaklumkan kepada rakan-rakan teman-teman di luar sana, kita masih lagi membuka
Okey, sehabis-habis yang terbaik kepada rakyat Malaysia untuk bersama 2 hari seminar antarabangsa 26 dan 27 Jun 2021 bangkit sihat pasca Covid. Kepada usahawan di luar sana, sangat-sangat rekomen untuk hadir dalam seminar 2 hari ini. Seperti Tuan Sukri kata tadi, kalau boleh usahawan janganlah menjadi duit kepada tuan. Padahal usahawan boleh menjadi tuan kepada duit. So apa yang teman-teman, kalau usahawan di luar sana atau siapa sahaja yang menghadapi kesukaran waktu ini, sila bersama Terapis Muslim Malaysia pada 26 dan 27 Jun 2021 bangkit sihat pasca COVID-19. So, kita bentangkan ada 3 objektifnya. Pertama, meningkatkan nilai diri peserta di kala pandemik melalui penambahan ilmu berkaitan dengan kesihatan mental dan emosi. Yang kedua, anda akan mengenali barisan Terapis Muslim Malaysia dan Singapura berdasarkan kepada kepakarannya, dan kita akan menampilkan 5 pembentang. Kalau kita lihat Tuan Sukri kat depan ni, kat paparan skrin depan, kita akan belajar berkaitan Islamic Mindfulness Meditation yang akan diceritakan lanjut oleh Cikgu Syekh Farid kita. Kalau siapa yang melihat pada malam tadi, dia punya pengisian, sangat banyak. Kita pun rasa curious nak mengetahui. Memang tak sempat malam tadi Tuan Sukri Banyak kan? Banyak. Saya tengok. Banyak sangat. Okey, sampai dia pun tak sempat dia nak menerangkan secara detail. Anda akan belajar secara detail pada 26 hari bulan. Kemudian anda akan mempelajari slot yang kedua, Singapore's approach toward maintenance of mental health as a national strategy. So kita belajar macam mana Singapura membuat strategi untuk kesihatan mental rakyatnya. Dan penampilan khas tak lain tak bukan bersama dengan mentor kita, Grand Master Mentor kita, Dr. Ben Fadil. Okey, penampilan khas kita berikan aku perhatian. Untuk pengetahuan Tuan Sukri pasal apa hal kita letakkan tajuk itu, kerana akhir-akhir ini dalam PKP 3.0 ni banyak sangat masalah-masalah kekeluargaan. Hubungan komunikasi, rumah tangga pecah belah. That's why kita datangkan Dr. Ben ini. Okey, dan beliau pun adalah penulis di ruangan majalah wanita, mingguan wanita, mengurus hal ehwal pasangan rumah tangga. Okey. Itu pada hari yang pertama. Manakala memasuki hari kedua, kalau kita tengok di hadapan ni, seminar bangkit sihat pasca COVID-19 itu Tuan Sukri dengan rakan-rakan yang lain. Okey, kita akan ada 3. Dekat sini ada 4. Pertama, ini bagus. Kepada rakan-rakan teman-teman budak pelajar-pelajar IPT sekalian pun boleh join. Dia adalah percuma, sponsor oleh Jutawan Budiman, TMM punya Jutawan Budiman yang sponsor kita, 100 seat sahaja. So, akan belajar rahsia tarikh lahir. Melihat dari sudut yang lebih baik tentang merubah habit dan merubah kita punya life kehidupan di dalam pandemik. Dan kemudian kita akan belajar berkaitan dengan stress management, pengurusan tekanan. Macam mana kita nak mengurus tekanan dengan baik. Dan yang paling penting lah, of course, pada pukul 2 ni, improving your sleep quality. Maksudnya Tuan Sukri bila kita cerita yang tuan tadi kan, ramai orang tak boleh tidur. Ramai orang mengalami insomnia, tak boleh tidur, rungsing tentang dia punya ni. Duit ya. That's why kita datangkan Tuan Haji Zainal kita untuk rakan-rakan teman-teman mempelajari improving your sleep quality. Macam mana nak mendapat sleep yang berkualiti. Dan akhir insya-Allah pada hari kedua anda bersama muka yang tak handsome ni, kurang handsome sikit lah ya. Okey, manis ni banyak pada anda dan saya akan membentangkan kepada anda rahsia nilai hari dalam kehidupan yang anda kena grab the opportunity untuk apa? Untuk mendesain diri anda bagaimana memulakan hidup dalam kehidupan pandemik ini dengan nilai yang sendiri. Macam hari ini hari apa? Hari Sabtu. So bila hari Sabtu kita akan mempelajari nilai di sebalik hari Sabtu. Ramai Tuan Sukri, ramai orang dia tak tahu nilai-nilai hari ini. Dan dia kalau nak merancang kehidupan dia pun tak tahu macam mana nak merancang kehidupannya berasaskan nilai dalam kehidupan. InsyaAllah. Itulah dia.
yang kita tawarkan kepada 100 orang di atas kalian, sponsor penuh oleh jutawan Budiman, terapis Muslim Malaysia. Apapun saya ucapkan tahniah pada Tuan Sukri kerana bersama pada petang yang berbahagia ini. Okey, Terima kasih kembali. sekiranya tiada apa-apa, kita tangguhkan kita punya program ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.